Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Zamari LC? Terima kasih kerana anda seringkali menemani saya, boleh katakan saban malam menemani saya dalam pencerahan ini. Saudara Syuami Hashim, apa khabar? Doa saya anda sihat. Saudara Syah Ibrahim juga seperti dengan Zamari LC. Mustafa Ilyas, bulan terang, bulan tegang macam mana sahabat? Fuwi, how are you? Fu. Rosli Mas, Misah, Waalaikumsalam. Muhammad Ridwan Husin, saudara Muhammad Syahak, Rosini Kurungot, saudara Nazar di TikTok, saudara Ibrahim, Ruzalnil, Zainuddin, saudara Johasri di Instagram, saudara Tugul Dul, saudara ini Armir Mat, MKT katanya, mengambil berkat. Apa khabar? Waalaikumsalam. Saudara Mustafa Maknun, saudara Farid Ishak, saudara Hanif daripada Pekan Pahang, Puan Siti Zubaidah, Puan Hanif daripada Taiping Perak, saudara Puan Ramlah Din, Fazilah Awang daripada Penang hadir ya, terima kasih. Saudara Bulan Terang, saudara hadir sama. Syahizan Anugrah, saudara Syahzlan Anugrah, Al-Fatih, begitu juga saudara Muhammad Zaki, pada Idi, saudara Johasri, Raja Syahrizal di Instagram. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe, sama ada di Facebook, di Instagram maupun di TikTok. Saudara ini Laili Wan, Rahman Atan, Puan Hamidah Kamat, apa khabar? Saudara Khalif Lup, Zainab Osman, Muhammad Afwan, saudara Shirun Ismail Omar, Harlina Syarudin, terima kasih hadir. Saudara Akbar Tajuddin, begitu juga dengan Madam K, Memah S Kitchen, Megat Zaharudin, saudara Juma Abdullah, Syahizan Antung Ngasu, mereka dari Sabah Pukamak ya, saudara Farouk Escobar dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Secara pencerahan kita banyak cerita malam ni saudara ya. Saudara daripada Kota Baru, saudara Wan Kenanga daripada Kota Baru Kelantan. Baik saudara, saya perlu memberi pencerahan dulu apa yang berlaku pada negara kita. Hari ini hari Khamis saudara, jangan lupa malam Jumaat, malam 1000 berkat. Ya saudara, Muhammad Syah Ismail daripada Kampung Gajah Perak, orang Perak yuk. Jangan lupa malam ini malam Jumaat, malam 1000 berkat, tanggal 8 Disember, dan hari ini adalah hari yang ke-995. Negara kita masih lagi dijengah oleh virus corona yang membawa penyakit COVID-19. Dari laporan sahabat saya, saudara Jamil Idris bersama dengan saudara Rio dari Universiti Melaya, nampak gayanya masih ada peningkatan, tapi sedikit saudara. Kerana kemarin 1649, semalam ada 1682. Tapi tidaklah kematian sampai 16, kerana semalam kematian adalah 6. Itu yang tak seronok didengar saudara. Dan jumlah jangkitan kumulatif sudah pun mencecah 5,0239 warga kita yang dijengah oleh virus corona di hari yang ke-995 saudara. Nampak gayanya hari semalam seimbang. 8 negeri ada meningkat dan 8 negeri susut. Selangor 486 jangkitan, Wilayah Persekutuan 160, Sabah 115, Sarawak 150 jangkitan, Pulau Pinang 123 dan Melaka 140. Jadi artinya 6 negeri masih lagi jangkitan virus corona ini mengatasi jumlah 100. Yang lain itu masih bertahan di bawah 100. Jadi sebab itu saya terus berpesan pada anda, jagalah kebersihan diri, jaga keselamatan anda, keluarga kita pastikan keluarga kita terhindar daripada musibah ini saudara. Yang paling penting, bila keluar rumah, kalau perlu orang ramai, pakai topi, dia panggil topping keselamatan, ataupun kita melakukan penjarakan sosial. Itu saya kata. Baik, terima kasih saudara Jamil, saudara Rio. Kita masuk segmen minta izin dalam 3 minit, iaitu untuk e-commerce. Sebab teman-teman kita yang berniaga, teruskanlah berniaga. Saudara,
saudara ini kalau saudara punya produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241, saudara. Al-Azhar memasarkan Setangih Al-Bakur dan Roman minyak wangi daripada tanah Arab, saudara. Memang wangi, saudara. Andainya anda tidak dapat menghubungi Al-Azhar, sila hubungi Siti Farehah. Kalau menghubungi Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah, saudara. Itu juga teman-teman di Lembah Kelang, boleh hubungi Syauqi untuk mendapatkan bekalan buah-buahan. Buah-buahan tersebut terus dihantar ke rumah saudara. Hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Itu di Lembah Kelang. Tapi teman-teman yang lain, jangan lupa Popiah Sira Lady Maria. Ini makanan memang sedap dan mengasyikkan. Harganya mampu beli. Tak mahal mana pun, saudara. Tapi rasanya pedas, rangup, manis dan agak mengasyikkan bila makan. Sila hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Teman-teman yang nak berniaga, sebab sama malam saya mengatakan, anda boleh menjadi agen ataupun wakil kepada tim Nur Aisyah. Sila hubungi talian 018-279-4288. Kerana tim Nur Aisyah sedang memasarkan produk kosmetik wanita beserta dengan makanan-makanan segera dan juga susu. Jangan lupa, saudara. Dan yang terakhir sekali, tentulah kita membantu sahabat kita, Saudara Zul, iaitu tokoh jamu kemaman. Anda boleh hubungi Saudara Zul di talian 019 aduh, bersin, saya minta maaf, saudara. Sebab musim-musim sejuk begini, ya. Saudara boleh hubungi Saudara Zul, tokoh jamu kemaman di talian 019-917-0449. Malam ini saya nak beri pencerahan tentang Trust Health, iaitu kapsul untuk resdung, saudara. Ia untuk mengatasi masalah alahan dan gangguan hidung, sinusis, merawat sesama, bersin dan hidung tersumbat. Ia turut mengatasi gatal-gatal di muka, hidung, mata dan tekak. Turut merawat masalah sakit kepala atau migrain dan mata berpinar, saudara. Ia turut mengatasi masalah kulit muka berjerawat dan nafas berbau disebabkan oleh resdung. Memang, saudara, kalau orang resdung ni muka dia selalunya banyak jerawat dan pernafasannya berbau. Jadi Saudara Zul menyediakan kapsul Trust Health ini. Saudara, jangan lupa. Dan ini produk yang dihasilkan sejak tahun 1968, saudara, iaitu Jelly Gamal Extract. Ini untuk memulihkan luka dalaman seperti pembedahan, bersalin dan berkatan. Hari ini cucu saya selalu muncul dalam live saya tu, dia menjalani ini ibarat berkatan. Jadi saya gunakanlah ini Jelly Gamal Extract ni. Nampak gayanya, alhamdulillah. Kerana ni Jelly Gamal Extract ni sesuai untuk memulihkan luka dalaman. Seperti pembedahan, bersalin ataupun berkatan. Ia turut membantu rawatan buasir ataupun masalah sembelit, ataupun lipoma, iaitu risa, saudara. Masalah angin sedu, melegakan sistem pernafasan dan sesuai untuk kencing manis dan darah tinggi. Juga sesuai untuk rawatan susulan bagi teman-teman yang pernah dijangkiti oleh virus corona, saudara. Jangan lupa hubungi Saudara Zul di talian 019-917-0449 ataupun saudara boleh layari internetnya Tokoh Jamu Kemaman. Saudara, terima kasih kerana mengizinkan dalam 4-5 minit saya mewawarkan produk teman-teman kita. Berniagalah, saudara. Carilah rezeki yang halal untuk kebaikan diri dan keluarga anda. Baik, saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini penting untuk kita jadikan sebagai landasan kehidupan kita, saudara. Sesungguhnya, saudara, salah satu nikmat yang Allah kurniakan kepada hamba-Nya ialah nikmat berkasih sayang. Nikmat itu diberikan kepada siapa sahaja tanpa mengira pangkat, darjat, kedudukan, kaya atau miskin. Semua kita berhak untuk mendapat kasih sayang daripada Allah SWT, saudara. Kerana Allah juga menggunakan sifat rahimnya kepada hamba-hambanya agar mereka dekat dan patuh kepada ajaran Islam yang ditetapkan. Tapi apakah setelah diberikan kasih sayang oleh Allah, kita semakin dekat atau semakin jauh darinya, saudara? Orang yang mempunyai sifat perasaan kasih sayang, mereka diibaratkan memiliki harta kekayaan yang mendiami hatinya, yang penuh dengan iman, kesyukuran dan ikhlas.
Dan orang yang memiliki kasih sayang ini akan dimuliakan oleh Allah, kerana mereka menyerahkan pula kasih sayang itu kepada yang memerlukan. Contohnya saudara, seorang itu memberikan kasih sayangnya kepada orang yang susah, orang fakir, miskin, atau golongan yang kurang berupaya, dengan cara menghormati dan memberikan pertolongan, supaya mereka juga dapat menjalani hidup dengan sempurna. Jadi, mereka yang memiliki kasih sayang dengan orang yang tidak memiliki kasih sayang dapat dibezakan berpandukan kepada keikhlasan ketika mereka membantu orang lain, sama ada dengan rela hati ataupun terpaksa. Misalnya, orang yang memiliki harta akan memberikan sebanyak mana sedekahnya kepada orang miskin tanpa mengharapkan balasan. Demi kasih sayang sama umat, Islam menggalakkan yang kuat membantu yang lemah dan yang kaya membantu yang miskin, dalam suasana persaudaraan, hormat menghormati, dan belas ihsan mengikut panduan ilahi serta taat kepada suruhannya, saudara. Islam mewajibkan setiap Muslim berusaha untuk mendapatkan rezeki dengan bekerja, supaya tidak menjadi beban kepada orang lain. Tetapi jika seorang itu tidak mampu bekerja, pihak berkuasa ataupun masyarakat wajib membantu mereka. Oleh itu, saudara, dalam keadaan begini, rebutlah peluang untuk berbuat baik sesama insan dengan bersedekah ataupun menderma kepada badan-badan kebajikan yang khusus untuk membantu mereka yang kurang bernasib baik dengan penuh kasih sayang. Mudah-mudahan dengan sedekah kita itu akan mengurangkan beban mereka dan kita mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, inilah seketika dalam segmen Naluri Kehidupan, saudara. Kita santuni pula kiriman Tan Sri Osu Sukam dalam segmen Mutiara Kata. Menurut Tan Sri Osu Sukam, katanya, mukmin yang cerdas adalah yang sentiasa mengingati hari kematian, dan mereka yang paling baik adalah orang yang mempersiapkan dirinya ke arah hari kematian. Jadi jangan lupa, saudara, hidup ini pertenangannya kematian, dan kita pun tak lama, bukan boleh menongkat langit. Jadi pesanan atau mutiara kata daripada Tan Sri Osu itu mengingatkan kita untuk sentiasa mengingati Allah dan mengingati hari kematian. Saudara, moga semua kita mendapat faedah daripada mutiara kata kiriman Tan Sri Osu Sukam yang sentiasa memberi kata-kata bernas untuk kita hayati bersama. Saya lain tak ada. Saya tetap akan mengingati pimpinan negara supaya mereka jangan berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang. Kalau pimpinan membelanja wang negara tanpa had, negara boleh muflis. Terima kasih user, dia kata cantik baju, insyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih, hari ni hari Khamis, saudara pakai baju batik. Dan jangan lupa, malam ni malam 1000 berkat, 1000 barakah malam Jumaat, saudara. Tajuk bicara kita malam ini, saudara, hari keempat menangani derita rakyat. Jangan lupa, kita dah masuk hari keempat. Kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim berjanji untuk menangani derita rakyat, dan tajuknya adalah rejuvenasi dalam parti-parti politik. Jadi sudah sampai masanya, pilihan raya pun dah selesai, cuma pilihan negeri belum lagi. Sekejap lagi saya akan nyatakan, dan berhentilah berpolitik. Itu keadaannya, saudara. Namun begitu, sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Dari jauh, dari Perlis, Pak Nazil menghantar kiriman kepada saya untuk perkongsian kita bersama. Kata Pak Nazil, beli linang sekilo lokan sama kelah buah ketela. Apabila menang, bersorak sakan, dijenguk kalah, menunduk kepala. Biasalah tu, orang politik ke dalam apa-apa pertandingan, kalau menang, bersorak sakan lah. Tapi yang kalah itu menundukkan kepala, ya, memberi keinsafan dan sebagainya. Saya suka Pak Nazir ni, dia akan beri penjelasan. Ketela yang dimasukkan itu sebenarnya adalah buah betik ataupun buah papaya. Sebab dia kata sama kelah buah ketela, buah betik. Dan linang itu adalah sejenis ikan air tawar. Jadi kadang-kadang kita katakan air tenang, ataupun mereka yang senang lenang. Lenang bukan linang, saudara. Dan sakan itu adalah bersungguh-sungguh. Jadi terima kasih Pak Nazir atas pencerahan. Maksud ketela itu adalah buah betik atau papaya. Pak Nazir ni orang yang banyak ilmunya dalam suluk bahasa, sebab itu beliau seringkali tersinggung kalau orang mempersendakan bahasa kita, saudara. Tambahnya lagi,
Beli renda 5 hasta sama perada, cantik bercahaya. Porak peranda di depan mata, masih ada tidak percaya? Itu persoalan yang dilontar oleh Pak Nazil. Dah porak peranda dah negara kita ni. Kesan dari politik. Masih lagi orang tak percaya? Pulanglah. Tepuk dada, tanya selera. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang bagi saya begitu berarti. Untuk itu, sebelum saya memberi pencerahan, saya perlu mengingatkan anda. Bagi mereka yang menyunting semula, live saya ini dah dimasukkan dalam channel YouTube, channel apa sajalah. Anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Begitu juga kiriman-kiriman yang anda kirimkan. Kalau ia tidak mematuhi peraturan Kementerian Komunikasi, Saudara, dan Digital, Kementerian baru, dia ada panduan mesti sama. Kalau anda tidak mematuhi dan jika diambil tindakan, itu tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali, kerana saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan maupun tulisan anda. Ingat saudara, ini adalah pencerahan politik, bermatlamatkan sekadar memberi informasi. Andainya ada sedikit tambahan ataupun komen saya, ia mesti berpaksi kepada kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Jadi kadang-kadang bila saya memberi pandangan dan sebagainya, terpulang pada anda. Anda boleh bersetuju dan anda juga tidak boleh tidak bersetuju. Kalau anda mau menyantuni pandangan saya, kirimkanlah, gunakanlah bahasa yang baik, gunakanlah bahasa yang harmonis, kerana kita warga cinta damai. Ini peringatan mesti saya cakapkan setiap malam. Kerana nanti bising pula program saya, saudara. Dan cuaca hari ini nampak gayanya masih meneruskan sebagaimana yang diramalkan oleh Jabatan Kaji Cuaca. Daripada 7 bulan semalam, hari ini 8 bulan, besok 9 bulan, masih lagi negara kita berwenang dengan kemungkinan berlaku ribut petir. Sebagaimana saya selalu katakan, siang waktu pagi terang benderang, masuk tengah hari mendung dan petang hujan. Kawasan sekitar rumah saya pun hari ini petang hujan. Tapi tak lebat mana, cuma kawasan semua lain saya tak tahu. Cuma berhati-hati, kerana kabarnya beberapa negeri seperti di Perak, di Sabah, di Sarawak, itu juga di Belah Persekutuan dan Negeri Sembilan, pimpinan negeri tersebut telah pun mempersiapkan untuk menangani persoalan banjir. Dan saya khawatir teman-teman kita di Pantai Timur, khususnya di Kelantan dan Terengganu. Memang sekarang ni musim main air. Dulu lah saudara, kalau musim air banjir atau musim banjir kecil ataupun main air ni, itulah masanya anak-anak muda bertemu. Itu musim pesta-pestaan dulu saudara. Sekarang tak ada dah. Sekarang ni siapa pula nak main pesta air, sebab semua orang takut, bimbang. Dulu di Kelantan saudara, kalau musim banjir kecil begini, memang kesukaan. Dan ramai bertemu jodoh waktu mereka bermain air di pesta-pesta air dulu. Sekarang tak tahulah, wallahu alam bisawab. Kerana itu sebahagian daripada budaya warga kita di Kelantan, saudara. Baik, hari ini saudara jangan lupa, hari keempat kerajaan menangani derita rakyat. Setakat ini masih lagi kita mendengar pengumuman, belum ada tindakan lagi. Sebab saya katakan yang berhormat menteri-menteri, terutama Datuk Sariuddin Ayub, Abang Mat Sabu, segera kalah menghuraikan permasalahan. Nampak gaya macam ada perbalahan pula antara kenyataan Abang Mat nak import telur dari luar negeri, Tokeh Maidin kata tak perlu. Jadi masih ada perbalahan. Ini tidak menyelesaikan masalah rakyat. Abang Mat kena ingat, arahan ataupun permintaan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Abang Mat kena selesaikan masalah telur ni, yang katanya ada setengah tempat ada, setengah tempat tak ada. Dan tadi disahkan oleh Datuk Sariuddin Ayub, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Awal Pengguna. Memang banyak supermarket atau kedai-kedai yang tidak mempunyai bekalan secukupnya, iaitu minyak masak bersubsidi. Selesaikanlah masalah ini, Bamat. Selesaikanlah masalah ini, sebab kita mahu segera menangani derita rakyat. Kalau tidak, nanti saya akan bercakap, ini dah masuk hari keempat, janganlah sampai 10 hari, 1 hari pula. Lain-lain belum ada keputusannya. Dan saya yakin Yang Berhormat Perdana Menteri tentulah sibuk untuk mengumpul bahan-bahan, khususnya untuk menyiapkan bajet dan juga senarai Timbalan Menteri. Masih belum diumumkan. Saya dikabarkan bahawa Timbalan Menteri akan diumumkan minggu depan.
bagaimanapun saya melihat ada kenyataan daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan, saudara, yang iaitu Datuk Seri Aminuddin Harun beliau menyatakan bahawa semua 6 negeri, iaitu Negeri Sembilan, Selangor, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan Kedah, semua menteri-menteri besar dan ketua menteri bersetuju untuk mengadakan pilihan raya serentak kali ini. Itu jangan lupa 6 negeri ini masih lagi ada berbaki tugas dan tanggungjawab rakyatnya, iaitu pilihan raya negeri. Yang kita lalui ialah pilihan raya parlimen. Itu keadaannya, saudara. Saya tak tahulah bila akan diumumkan, tapi mengikut daripada Datuk Seri Aminuddin bahawa pilihan raya itu akan diadakan serentak kali ini, untuk mengurangkan belanja pengurusan daripada Suruhanjaya pilihan raya. Buatlah. Jadi kita pun sebenarnya tak setuju sepatutnya diadakan, tapi nak buat macam mana? Kerana pembalahan, orang ni kata aku nak buat begitu, dia kata negeri saya nak buat begini, akhirnya rakyat juga yang terjebak dalam masalah. Terpaksa mengundi 2-3 kali, macam mana ni? Macam di Kedah, kawasan Paya Serai tu, terpaksa balik lagi sekali lagi. Dulu nak balik tak boleh kerana pilihan raya di kawasan tersebut di Padang Serai tidak dapat dilaksanakan, berlaku calon kematian. Begitu juga di Tioman. Tapi Tioman dah selesai lah. Kita ucapkan tahniah pada mereka yang menang. Tak ada masalah, saudara. Begitu juga saya mendapat kiriman. Ini saya rasa tak molek lah. Tak molek kenyataan ini dikeluarkan oleh Setiausaha Agung Parti MIC. Nampak gayanya mereka seolah memprotes kerana tidak ada wakil daripada MIC dilantik sebagai menteri. Maka katanya MIC tidak akan menerima sebarang jawatan timbalan menteri. Jadi apakah mereka ini layaknya untuk menteri saja, timbalan menteri tak layak? Ini saya kata tidak ada keikhlasan. Itu yang saya kadang bimbang dengan sikap pimpinan parti-parti politik yang seharusnya mereka melakukan germinasi, melakukan perubahan, peralihan, bukan hanya mementingkan jawatan. Ini masalahnya. Apalah salahnya kalau ada wakil daripada MIC duduk sebagai timbalan menteri? Tidak ular menyusul bawah akar, tak menghilangkan bisanya. Ini mesti nak jadi menteri juga. Kena sedar dirilah. Anda cuma menang 1 kursi saja. Ini kena ingat. Jadi apabila menurut Setiausaha Agung RT Raja Sekaran, dia kata mesyuarat Jawatankuasa Pusat MIC telah pun bersetuju. Walau bagaimanapun mereka menghormati semua itulah pilihan pengundi. Ya memanglah pun. Rakyat sudah membuat ketetapan, kena hormati. Saya sendiri menghormati apa saja diputuskan oleh rakyat, kerana negara kita mengamalkan sistem demokrasi. Nak buat macam mana? Pedih memang pedih lah, saudara. Dan bila kenyataan yang diungkapkan oleh MIC itu bagi saya tak sepatutnya. Itulah kadang-kadang bila saya lihat begitu menyerap juga. Kalau rasa-rasa tak sesuai lagi untuk bersama dengan kita, keluar-keluar lah. Nak buat macam mana? Saya tak mengusir mereka, tapi sikap yang ditunjukkan seolah tidak menghormati. Kerana tak maulah. Kadang rakyat dah buat pilihan untuk jawatan timbalan menteri, tak mau. Tapi kalau menteri, terima. Ini bagi saya, kadang-kadang mereka ni diberi betih nak peha. Bila saya tengok kenyataan begitu, hati saya sebab, saudara. Selama hari ini kita banyak berkorban, khususnya UMNO. Kita memikul, bagaikan memikul biar hidup bagi mereka bertanding. Tapi mereka tidak. Rakyat dah tolak. Nak buat macam mana? Terimalah hakikat. Janganlah tunjuk besar kepala pula. Tahulah saya diorang ni. Dan nampak gayanya sekarang ni memanglah heboh dalam media sosial sekarang ni tuntutan rakyat. Saya yakin sekarang ni di saat Yang Amat Berhormat pada menteri dan menteri-menteri kabinet mahu menangani derita rakyat, kita tak boleh menafikan bahawa besar kemungkinan banyaklah kluster-kluster mahkamah akan muncul. Sebab itu kadang-kadang kita jangan menuduh orang tak tentu pasal. Saudara Ahli Majlis Tinggi UMNO Dr. Fuad Zakasi pula mengatakan bahawa perlu disegerakan untuk disiasat orang macam Zeti Aziz yang tak datang lagi ke mahkamah untuk memberi keterangan dalam isu 1MDB. Begitu juga dengan Hakim Nazlan. Ini kerana katanya dakwa rasuah terhadap Zeti Nazlan boleh meruntuhkan kes Datuk Seri Najib Tun Razak. Itu memang pun, tapi terpulanglah kepada pihak wajib. Malahan kesan apa itu, saya masih ingat lagi waktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri,
apabila orang bercakap kenapa tak bawa Zeti Aziz ke mahkamah, Zeti pernah mengatakan bahawa kalau dia dibawa ke mahkamah, dia akan mendedahkan segala-galanya. Apakah ada sesuatu konspirasi? Terpulang. Kalau ini berlaku, suka tak suka, Dr. Mahathir pun kena seret juga, Tan Sri Muhyiddin pun kena seret juga, ramai lagi lah akan jadi kluster mahkamah. Begitu juga persoalan tender kerajaan pimpinan. Lalu kita dah menjerit, saya dah bercakap saban malam, kita bukan mengkritik, kita menyatakan tiap-tiap kontrak dianugerah oleh kerajaan mestilah telus, mestilah berpaksikan kepada untuk menjimatkan wang negara di saat negara menghadapi masalah ekonomi yang tidak menentu. Tapi sepanjang PKP, sepanjang Pakatan Harapan, malahan sepanjang negara dipimpin oleh Datuk Seri Ismail Sabri, kita dengar macam-macam orang bercakap. Katanya berpuluh-puluh bilion lah isu 5G, isu Bistarinet, isu bagaimana, ini yang paling besar sekali, bagaimana peruntukan yang diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin yang mengatakan bahawa beliau menyediakan, kerajaan pimpinannya menyediakan sejumlah 600 bilion wang negara untuk ransangan ekonomi. Dan sekarang ni belah berbolok-bolok pula, kata tak ada lah, kata sekerat lah, kata 500 lah, kerana ini termasuklah EPF dan sebagainya. Tapi waktu beliau membuat pengumuman tersebut, apakah beliau menjelaskan ia termasuklah pengeluaran wang sebarang pekerja ataupun moratorium? Tak dijelaskan. Apa yang dinyatakan oleh beliau adalah kerajaan pimpinannya menyediakan sejumlah 600 bilion ringgit untuk ransangan ekonomi. Sebab itu jangan salahkan rakyat, jangan salahkan netizen mempersoalkan. Nah, sekarang ni kalau macam kata Tengku Zafrul hari ni, dia kata dia bersedia untuk memberi keterangan kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah, bahawa tidak ada pun, dia kata salah guna kuasa dan sebagainya. Itu kenyataan beliau sewaktu beliau menjadi Menteri Kewangan. Tapi bagi rakyat nak bertanya, salahkah rakyat bertanya? Sebab wang 600 bilion itu bukan datang dari poket mereka, datang daripada kantong negara. Itu mengikut kefahaman rakyat. Kerana pengumuman Tan Sri Muhyiddin waktu itu mengatakan bahawa untuk menangani di saat-saat menghadapi PKP, kesan daripada COVID-19, kerajaan pimpinannya menyediakan sekitar 600 bilion untuk ransangan ekonomi. Itu kenyataan itu yang orang tak tahu ke mana perginya. Kerana kesan daripada itu sejak akhir-akhir ini banyak orang melihat bahawa parti pimpinannya itu Parti Perikatan Nasional dalam menghadapi pilihan raya baru ni nampaknya berbelanja besar. Sedangkan beliau cuma mentadbir negara ini dalam tempoh 17 bulan. Takkan dengan 17 bulan tu boleh mempunyai sumber kewangan yang begitu besar. Perikatan Nasional tak tahulah. Jadi ini menimbulkan tanda tanya, apa salahnya, kenapa nak marah? Kenapa nak jawab? Janganlah, boleh jangan cabar saya, jangan tuduh saya tak ada ni. Bersumpah dengan nama Allah, saya tak ambil satu sen pun. Tak payah bersumpah pada rakyat. Tunggulah kalau Suruhanjaya Pencegah Rasuah panggil, berilah kerjasama. Itu yang kita harapkan, dan kita mengharapkan agar pegawai di Suruhanjaya Pencegah Rasuah dapat meneliti persoalan ini sepenuhnya secara tuntas. Sebab rakyat cinta damai mahu melihat bahawa setiap perbelanjaan wang rakyat ini benar-benar telus dibelanjakan secara. Sebab itu saya juga mengulangi kenyataan Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi, supaya setiap wakil rakyat yang telah pun menang pilihan raya, tak ramai pun 26 orang daripada UMNO dan yang terbaru daripada Dewan Negeri dan sebagainya, saudara, mereka mesti segera bertugas dan jangan besar kepala. Samping itu tangani hidup rakyat tanpa bermusim. Ini bila dekat-dekat nak pilihan raya baru turun. Jadi akhirnya rakyat menolak anda. Sebab itu kata Zahid Hamidi, jadilah wakil rakyat Barisan Nasional yang tidak bermusim, mesti berkhidmat sepanjang masa. Sebab saya mengulangilah, macam semalam saya melontarkan persoalan bagaimana akhirnya UMNO Barisan Nasional ditolak oleh rakyat. Saya mengatakan ditolak, cuma tinggal 26 kursi saja. Ya, sebenarnya siapa yang memburukkan UMNO? Sebab tidak dapat dinafikan yang memburukkan UMNO adalah orang UMNO sendiri. Mereka yang tak dapat jadi calon,
memburuk-burukkan parti. Malahan ada pula calon yang naik pentas mengatakan UMNO dah tak relevan. Nak jadi presiden lah, nak jadi itu dan ini dan sebagainya. Ini menimbulkan kebencian pada rakyat. Kalau kamu dah kata UMNO tak relevan, kamu bertanding atas tiket UMNO, apa hal? Bila mengatakan UMNO Barisan Nasional dah tak relevan lagi. Ada juga pemimpin yang tak dapat bertanding. Dan sepanjang mereka berkempen, lain tak ada, memburukkan pemimpin. Siapa? Siapa yang mencerca pemimpin UMNO? Bukan orang luar. Orang UMNO sendiri. Pemimpin UMNO sendiri yang mencerca. Dan siapa pula yang menjadikan rakyat semakin jauh dengan UMNO? Jangan salahkan rakyat. Sikap. Sebab itu saya bersetuju dengan pandangan Datuk Seri Zahid Hamidi yang mahukan setiap pemimpin UMNO, Barisan Nasional, UMNO khususnya, jangan lagi menangani masalah rakyat secara bermusim. Sekarang ni kita masuk jajaran baru, era baru. Dan kita bukan dominan lagi. Berkhidmatlah supaya jangan kita terus ditolak oleh rakyat. Dalam pilihan raya akan datang, bukan lama, 4-5 tahun je lagi. Waktu sekarang ni waktu memberi khidmat. Sebab yang menjadikan rakyat semakin jauh adalah pemimpin UMNO sendiri. Siapa dia yang menghilangkan kasih sayang rakyat pada UMNO? Kan orang UMNO sendiri. Kerana dia ketua bahagian, turun ke bahagian dengan kereta besar dan bukan nak menyantuni masalah rakyat. Kalau tengok, kenapa mereka tidak belajar? Macam filem Allahyarham Jamali Syahadat. Ada filem YB yang berhormat. Bagaimana waktu pagi pun disantuni rakyat, malam pun. Tapi perangai itu adalah dalam filem tu. Kalau selalu ingat filem tu, akhirnya rakyat tertipu dan segadanya. Malahan saudara, saya melihat ini persoalan sebenarnya. Siapa sebenarnya yang tali barut parti UMNO kesayangan kita ni dengan parti-parti pembangkang? Pemimpin UMNO sendiri. Mereka sanggup jadi tali barut. Bila kalah, sanggup jadi orang tengah, jadi broker itu dan ni, jadi kartel yang nak menjual maruah UMNO. Dia kadang begini. Jadi apa yang terjadi pada UMNO sebenarnya orang UMNO yang buat sendiri. Saya mengharapkan dalam keadaan-keadaan begini kita kena terima hakikat. Kita terima hakikat bahawa kita ditolak oleh rakyat kerana sikap kita, bukan salah orang. Dan harus melakukan regenerasi dalam kepimpinan. Buanglah perangai yang lama. Dan kalau mereka perlu kita tolak, kita kena buang mereka daripada arus kepimpinan perdana. Sama ada peringkat ketua cawangan ke, ketua bahagian ke, tak perlulah. Saya tadi nampak juga ada kiriman kawan-kawan mengatakan kalau boleh kata kawasan-kawasan yang di mana kawasan yang lebih banyak pengundinya di AP. Contoh macam Kepung, macam Bukit Bintang, kawasan Sesputih misalnya lah, di Ipoh Barat. Dia kata kalau itu keadaannya tak payahlah kita wujudkan UMNO cawangan di bahagian di situ. Memeningkan kepala lagi. Lebih baik konsentrik kawasan di mana pengundi-pengundi Melayu ada kat situ supaya kita dapat bekerjasama menyantuni. Itu bagi saya pandangan juga yang elok. Dan saudara kena ingat, saat ini saudara, Majlis Tinggi UMNO sedang bermesyuarat. Dan persoalannya tentulah kita mengharapkan. Saya mengirim nota sedikit tadi pada Yang Muat Presiden. Saya kata perlu dihalusi sikap-sikap parasit, musang beru ayam dan jembalang-jembalang dalam UMNO ni. Kalau perlu singkirkan, perlu disingkirkan. Kerana mereka inilah yang mengesuhkan suasana, mereka ini mewujudkan keadaan yang tidak tenteram. Mereka sudah pun mula merayap di peringkat akar umbi. Macam mana kata Tok Mat dalam Perhimpunan Agung UMNO yang lalu. Dia kata bahagian dia pun ada orang menghantar envelop putih yang mengandungi wang. Mereka ini melakukan politik wang kepada ahli UMNO. Mereka menyogok ahli-ahli supaya membenci pimpinan. Ini masalah yang kita alami saudara. Saya haraplah malah persoalan ini dapat dibincangkan. Apa-apa pun kita tunggulah putusan yang akan dikeluarkan oleh Susah Agung. Cuma saya mengharapkan dalam keadaan-keadaan begini, banyak juga saya terima kawan-kawan, kalau boleh dia kata jangan ada pemilihan dululah. Pemilihan perlu diadakan. Cuma kalau rasa tidak perlu, tak payahlah ditanding jawatan presiden ke timbalan presiden, kerana itulah yang menjadi rebutan. Persoalannya sekarang, itulah yang dikejar, itulah yang diburu oleh kartel-kartel, oleh mereka yang nak dibuang susah. Kerana nak bawa mesyuarat, biro disiplin, nak buat tindakan dan sebagainya. Ini prosesnya agak panjang. Jadi melainkan kita kata okey, lain semua, buang. Kalau rasa perlu ditukar ketua bahagian, tukar ketua bahagian. Presiden timbalan presiden tak payah lawan. Kekal Tok Mat dengan Datuk Seri Zahid Hamidi.
Saya ingat ini mengurangkan sebab saya dipahamkan wang sudah pun mengalir di perangkat akar umbi oleh kartel-kartel. Sebab itu saudara, tadi juga saya terima panggilan telefon daripada sahabat saya daripada Selayang. Awal pagi telefon, dia kata, you tak pergi ke jumpa dengan Datuk Seri Zahid? Saya dah pergi buat apa? Saya bertanya, untuk apa? Dia kata, manalah tahu. Dia kata, dia dah jadi timbalan Perdana Menteri. Saya kata, berderit orang nak jumpa. Biarlah, kita yang pembantu untuk beliau berada di tingkat 38 itu, tak perlulah sekarang ni terhegeh-hegeh. Biarlah mungkin teman-teman, supaya Datuk Seri Zahid dapat melihat, menilai siapa yang selama ini bersama dengan beliau. Dan saya melihat banyak juga, ini kekhawatiran saya, budaya lama kembali balik. Budayanya apabila seseorang itu ada kuasa, maka dikerumun, sedangkan mereka lupa. Mereka terlupa kenyataan Perdana Menteri Muhammad Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kata kali ini tidak ada lagi kontrak-kontrak running terus. Jadi getihnya envelop putih ke surat putih dah tak ada keperluan lagi. Setiap usahawan nak meniagalah. Kalau anda mempunyai merit yang baik, maka anda berhak untuk mendapat peluang perniagaan. Sama rata. Tidak ada kroni, tidak ada nepotisme. Orang keliling tak payah dah. Jadi saya kata, untuk apa? Biarlah orang nak jumpa dia, biarlah dia menyelesaikan jawatannya. Pertama sebagai timbalan Perdana Menteri, ramai orang berhubung. Kemudian macam malam ni menghadapi mesyuarat, biarlah. Kenapa pula kita nak sibuk-sibuk? Untuk apa? Inilah saya nak pesan pada teman-teman, kawan-kawan. Ya memanglah Datuk Seri Zahid Hamidi ni dia banyak kawan, dia ramai kawan dia di seluruh negara. Dulu bila tak ada jawatan, duduk dalam gua. Sekarang ni muncul. Sebab itu saya kata nanti kalau saya pergi nanti susah juga. Sebab saya ni orangnya mulut lampah. Tiba-tiba nanti bila tengok muka tu, dulu bukan kamu ke cerita pada timbalan Perdana Menteri? Kan susah. Jadi saya mengambil keputusan tak payah pergi. Cuma saya nak berpesan. Ini saya nak pesan kepada orang keliling yang baru dilantik oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai pegawai. Sama ada anda jadi setiausaha ke, jadi pekeranian ke, pada bodyguard ke, pertama-tama sekali jangan dipisahkan antara rakyat dengan timbalan Perdana Menteri. Lihat macam mana sekarang ni polis pun sudah pening kepala macam mana nak menyelesaikan masalah ini SOP kawalan pada Perdana Menteri. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim dia tak kisah. Jadi sekarang ni pihak polis kata macam mana nak SOP-nya mesti begitu. Saya nak terangkan dari dulu lagi, negara kita ni aman. Tak ada orang nak mencederakan Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri. Kalaulah dia menghadiri majlis agama UMNO misalnya, tentulah UMNO. Jadi sebelum dia hadir, pihak polis dah telah mengadakan siasatan. Mana nak duduk, apakah ada bom jangka dan sebagainya. Dari siasatan, tak ada masalah. Biarlah. Ini yang saya ingin berpesan kepada mereka yang bertanggungjawab, menjadi pengawal khususnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Janganlah ditolak-tolak pula. Kadang-kadang anda tak kenal bahawa dia mungkin kenalan lama, orang lama, sahabat karib yang tak ada pun ada kepentingan. Bila nak bersalam tiba-tiba ditolak-tolak, jangan rapat sangat. Bagi saya lah ini bukan budayanya. Dan saya haraplah supaya Datuk Seri Zahid Hamidi khususnya kenalah mengamalkan budaya kita ni. Budaya orang Melayu ni kena kenal. Selalu bila berlaku majlis perkahwinan, dulu-dulu lah, zaman saya dulu akan melawat pergi kampung, kenalkan ini Pak Ngah, ini Pak Long, bukan Abang Long, saya. Jadi pegawai yang baru berkhidmat di pejabat timbalan Perdana Menteri, saya bercakap ni saya kerana bercakap pada orang UMNO. Ya, jangan kenapa saya bercakap soal Datuk Zahid saja, tidak, sebab beliau Presiden UMNO. Saya nak beri peluang atau memberi peringatan kepada orang keliling Kelalang, Datuk Seri Zahid Hamidi, kena ingat, dan kepada Presiden sendiri, bahawa amalkan budaya bangsa kita kena diperkenalkan. Mungkin orang baru ni dia tak tahu. Dia tak tahu, nanti mungkin nak jumpa susah. Kena ingat, ini Pak Long kamu. Kalau budaya kampung kita lah. Ini Pak Ngah kamu. Ini Pak Anjang. Ini Pak Uda. Ini Pak Usu. Supaya hati mereka, khususnya teman-teman yang selalu dilontarkan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi, yang ku cari-cari selama ini adalah teman yang sejati.
untuk melayari perjuangan suci ini. Jadi jangan pula disisihkan. Dulu saya pernah mengingatkan satu ketika dulu, zaman Datuk Seri Najib jadi Timbalan Perdana Menteri, saya dah mengingatkan juga. Ramai juga kalangan ketua-ketua pemuda, ketua-ketua bahagian, kata Datuk Seri, masa itulah. Tapi Datuk Seri Najib ni orangnya yang sentiasa terbuka. Bila kita bagi pandangan, dia senyum, dia kata insya-Allah. Dia pun merubah cara kementerian ataupun pejabatnya. Saya kata Datuk Seri, jangan lupa kawan-kawan banyak dah merajuk hati. Dia kata kenapa pula? Susah nak jumpa. Mereka kadang-kadang jumpa bukan apa, tak ada pun, hanya mungkin datang dari Kelantan, datang daripada Kedah, daripada Johor, nak berbesar hati. Apakah salah untuk merayakan keseronokan, kegembiraan melihat sahabat dapat naik jadi Timbalan Perdana Menteri? Itu saja. Dan kepada teman-teman pula, jangan pula sekarang ni sibuk. Sebab saya cakap dengan sahabat saya dari Selayang tadi di telefon, ini bukan masanya bawa sampul surat. Ini perangai dulu membuatkan orang pun marah, orang pun benci melihat gelagat kita. Kalau orang tu dapat jadi menteri, dia kepung menteri tu, bawa sampul surat, minta sokongan sebagainya. Bila disokong, bukan projek itu mereka lakukan. Mereka tidak melaksanakan projek itu secara sendiri. Bagi pada orang lain, ambil orang tengah. Jadi orang tengah, dapatlah 5%. Easy money, easy come. Dah habis duit, minta lagi. Jadi akhirnya pemimpin terjebak dalam keadaan yang selalu dilontarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai KKN, kroni, korupsi dan nepotisme. Ini perlu dihindarkan. Saya nak berpesan pada teman-teman, kalau saya tengok ada mereka, kalau saya lihat mereka hadir ke pejabat Timbalan Perdana Menteri, insya-Allah. Tak maaf kalau saya ada, kalau saya tak ada tak tahulah. Saya pasti akan menegur, jangan menyusahkan pemimpin. Kadang-kadang kita menyusahkan pemimpin. Kita biarkanlah pemimpin itu melaksanakan tugas supaya dia dapat mengkaji apa polisi yang nak dibuat, apa tindakannya. Dan kena ingat, saya setuju dengan saudara Jayakumar. Ini adalah kerajaan Duli Yang Maulid Tuan Agong. Dan mereka yang dilantik adalah orang-orang yang dipersetujui, yang diperkenankan oleh istana. Tapi kenapa pula dipertikaikan? Ini satu hal lagi saya. Dalam soal ini saya mengingatkan, khususnya pegawai keliling menteri. Ini negara Malaysia, ada budaya Melayunya, menghormati tetangga, menghormati jiran. Kalau rakyat nak jumpa, jangan dikepung. Berhentilah perangai mengepung menteri, mengepung Timbalan Perdana Menteri, mengepung Perdana Menteri. Tak payah. Negara kita ini aman, damai. Warganya sentiasa mencintai dan menyayangi pemimpin. Mereka menghormati, mereka tahu nak menghormati pemimpin. Jadi tak payahlah. Memang kita tahu SOP pihak berkuasa, pihak polis yang tidak mengizinkan orang rapat sangatlah. Tapi bukanlah seolah-olah banyak orang kata macam mengada-ngada lah setengah tu. Maklum saja dah ramai. Datuk Seri Anwar Ibrahim mungkin ada 11 orang keliling. Dahlah naik kereta tu, berterit kereta tu. Kalau Perdana Menteri lalu, macam saya katakan, macam ada tongkat Nabi Allah Musa. Ketuk aja terbelah jalan. Begitu juga bila Perdana Menteri lalu saja terbelah jalan. Rakyat melihat dengan sayu hati. Kerana sekarang ni bukan Perdana Menteri saja, menteri-menteri pun ada. Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri itu, Menteri ini, semua ada bodyguard. Membingitkan telinga rakyat. Berhentilah buat perangai berdiu. Kalau benar ada bodyguard, kalau melihat kesesakan jalan raya, rasailah. Sebab sekarang ini kerajaan menangani derita rakyat. Kalau rakyat menderita, terjebak dalam kesesakan lalu lintas, anda juga harus merasai dan berfikirlah macam mana nak menyelesaikan masalah ini. Ini seharusnya berlaku. Bukan anda tidak dapat merasai. Anda duduk sedap, menyandar di belakang. Lepas tu ada depan, ngungang, orang bagi laluan. Saya mengatakan, kalau itu keadaannya, anda minta cepat-cepat naik ambulan. Seolah naik ambulan lah. Itu keadaan. Saya nak berpesan. Kerana awal pagi tadi, saya terganggu tidur saya. Lepas solat subuh, ada teman saya telefon dari Selayang. Saya tak payah sebut nama lah, saudara. Memang kawan karib. Dan beliau juga memang rapat dengan Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia tanya dengan saya, kenapa tak pergi jumpa lagi. Saya kata, untuk apa? For what? Saya bukan orangnya yang bawa sampul surat, minta sign, lepas tu jumpa tokeh, dapat projek itu diluruskan, minta tokeh 10% ke 5%. Oh no, sorry. Minta maaf. Saya tidak akan menjual maruah diri saya, maruah keluarga saya, maruah pemimpin saya. Begitu mudah mereka menggunakan kita untuk mereka menangguk laba. Jadi teman-teman,
Ini kalangan warga UMNO. Begitu juga saya mengharapkan rakan baru kita daripada Parti Keadilan. Berhentilah buat kerja begini. Enough is enough. Sebab rakyat akan melihat sikap kita dan datangnya asal dari kita. Itu keadaannya. Begitu juga sekarang ni taburan fitnah. Saya melihat hari ini macam mana Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya, hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat tuntutan. Dia menuntut supaya Tan Sri Muhyiddin menarik balik dengan serta-merta video TikTok ucapan dia ketika ceramah Grand Finale di Perikatan Nasional di Padang Serai. Bila dia mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ambil wang sampai 15 juta daripada kerajaan Negeri Selangor. Jawablah. Sebab itu saya katakan. Sebab nampak gayanya Ketua X and Nair and partner sibuk balik untuk mengambil tindakan undang-undang seandainya Tan Sri Muhyiddin tidak melakukan memohon maaf kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini keadaan saya. Dan saya haraplah berhentilah. Kalau anda nak jadi pembangkang, jadilah pembangkang yang benar-benar konstruktif. Bukan sekadar membangkang, menabur fitnah dan sebagainya. Sebab anda juga memilih untuk jadi pembangkang. Bukan salah orang. Jangan nak marah. Tiba-tiba sekarang ni, saya melihat sekarang ni saudara, lain tak ada. Sekarang ni dah center untuk maki hamonnya adalah Datuk Zahid Hamidi. Kerana disebabkan Datuk Zahid Hamidi, maka Tan Sri Muhyiddin tidak jadi Perdana Menteri. Dia merasakan seolah-olahnya kalau UMNO menyokong dia, dia tak mengertikan 10 orang itu menyokongnya untuk jadi Perdana Menteri, dialah Perdana Menteri. Saya kata ini berhentilah buat begitu. Sudah-sudah. Masa untuk bekerja. Sekarang ini kita satukan. Anda yang membuat, bukan orang lain. Dulu yang Maklum Tuan Agong dah mengundang dua-dua. Anda bukanlah parti yang dominan yang boleh menubuhkan kerajaan secara persendirian. Mengapa tidak diwujudkan perpaduan antara Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional? Anda dah tolak. Bila dah tolak, jangan marah. Anda memilih untuk jadi pembangkang. Itu tindakan anda. Tak salah. Jadi bila Datuk Seri Duli Yang Mulia Tuan Agong menyarankan kepada Datuk Seri Zahid Hamidi, memanglah pada mulanya beliau memikirkan benda-benda begini, soal isu dan sebagainya, tapi beliau mengambil tindakan yang agak kalau dari segi politiknya membahayakan dirinya. Tentulah dia akan diseranah orang, tapi demi lestari demokrasi, demi menyantuni Duli Yang Mulia Tuan Agong punya saranan, maka beliau bersetuju. Apa ada masalah? Kenapa pula diserang sekarang? Kononnya lah kluster mahkamah. Beliau pasti akan hadir ke mahkamah. Saya pernah bertanya dengan dia. Dia kata kalau apa saja pun jawatan dia pegang pun, dia tetap akan membersihkan dirinya di mahkamah kerana itu adalah naluri kendaknya. Ini masalah sekarang ni, kita mencipta macam-macam naratif. Sebab itu saya katakan, jangan lupa, selepas ini ramai nanti akan jadi kluster mahkamah. Sebab itu akhirnya saya merasakan cara terbaik, tak payah. Sebab sekarang ni saudara, geng-geng broker, saya panggil geng-geng broker ni, mereka sedang menjelajah ke seluruh negara, menggapai supaya bagi mereka melihat cara nak menjatuhkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim satu saja: tumbangkan Zahid Hamidi, ganti dengan calon mereka. Dan calon mereka ini tentulah akan membawa ahli parlimen ini, membawa usul yang tak percaya pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka berlakulah seperti langkah Sheraton. Berapa kali nak jadi negara kita ni? Walaupun saya yakin benda takkan berlaku, tetapi mereka yakin. Bahawa kononnya rakyat Malaysia ni tengok duit saja, cium bau duit ni saja, terburu-buru. Saya yakin benda tak boleh berlaku dah. Sudah-sudah dah. Sekarang ni pun Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah mendapat sokongan sebanyak 147, 148 ahli parlimen. Anda cuma 74 campur 74. Gabungan Perikatan Nasional cuma 74. Yang lain semua dah sokong. Jadi apa masalahnya? Jadilah seorang ataupun pimpinan pembangkang yang konstruktif. Jangan hanya sekadar-kadar nak melihat keruntuhan kerajaan. Itu tak baik. Saya dengar ada kalangan pemimpin bahawa mereka kata bahawa UMNO ini perlu ditumbangkan Zahid Hamidi. The key is mereka mesti menumbangkan Zahid Hamidi. Sebab itu mereka mencipta macam-macam cerita. Kluster mahkamah, kaki sakau, perompak. Sedangkan apa yang mereka nyatakan tidak betul. Sebenarnya saya kata, tunggulah. Kita tunggu pembicaraan mahkamah nanti, satu demi satu apabila dijelaskan oleh pihak hakim, saya berkeyakinan.
Kerana Yayasan Akabudi yang sekarang ni masih lagi melibungi kehidupan Datuk Seri Zahid Hamidi adalah masalah Yayasan Akabudi. Yayasan Akabudi adalah satu yayasan yang dia keluar duit dia sendiri. Tak ada orang lah brother sanggup keluar sampai 120 juta duit sendiri, duit poket sendiri, wujudkan yayasan untuk buat derma itu dan ini. Tiba-tiba dituduh menggunakan wang yayasan, kononnya wang untuk anak orang miskin, digunakan untuk bayar peribadi. Ini satu yang lain, satu perkara yang berbeza sangat. Saya tak mau cakap lebih sebab ini masih lagi di mahkamah. Kita akan tunggu di mahkamah. Tetapi hari keempat ini, di saat Datuk Seri Anwar Ibrahim mau menangani derita rakyat, kita sepatutnya berhempas pulas memerah otak dan fikiran membantu beliau. Bukan nak cari jalan untuk meruntuhkan. Sekarang ni suka tak suka, dulu yang mau beliau Tuan Agong dah terima. Dan kalau tak percaya nanti 19 bulan, buatlah usul. Saya yakin termongeh-mongeh lah nanti. Untuk apa kita nak menunjuk pada orang luar bahawa kita masih berantakan? Cukup-cukup dah sekarang ni. Jadi saya harap, saya tengok sekarang ni semua saya agak terperanjat apabila mereka merasakan seolah-olah keputusan pilihan raya parlimen di Padang Serai itu seolah-olah gambaran satu Malaysia tak bersetuju dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu tak betul. Itu tak betul. Warga Padang Serai okey, tak terima Pakatan Harapan. Okey. Tapi tidak boleh merencatkan satu usaha yang sedang dilakukan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan kerajaannya. Tak apalah, mereka dah memilih pembangkang. Itu biasa dalam demokrasi. Begitu juga apa yang berlaku di Tioman. Sekarang ini bahawa calon daripada UMNO Barisan Nasional menang di Tioman. Ini tidak akan menjadikan bahawa seluruh Pahang itu menyokong. Sepatutnya Yang Amat pada Menteri Besar kena sedar bahawa selama ini merasakan Pahang itu dominan dengan UMNO. Hari ini okey, alhamdulillah 17-17. 17 pada UMNO, 17 pada pembangkang yang ada sekarang ni. Okey, tak ada masalah. Tapi sedar bahawa ada 17 Dewan Negeri kawasan adun dalam negeri Pahang yang anda pimpin, yang di mana rakyatnya merasakan kurang yakin atas kepimpinan anda. Jadi kerahkan setiap wakil rakyat, ahli esko memberi perhatian sepenuhnya di kawasan tersebut. So menang Padang Serai, esok boleh angkat sumpah. Mana boleh begitu saudara? Ini saya minta maaf lah, satu logika yang tak masuk akal. Jadi, saya haraplah kawan-kawan semua, warga cinta damai, saya bagi tahu tak ada keperluan kita nak menukar kerajaan sebab sekarang ni baru. Takkanlah 4 hari. Belum lagi, memang kita tahu bukan senang untuk melakukan perubahan. Luka yang begitu dalam. Sekarang ni luka di tangan ni belum sembuh lagi, sabarlah. Tiba-tiba nak tengok baik seperti biasa, tak boleh saudara. Paling-paling tidak pun ada parutnya, sekurang-kurangnya. Tapi kalau parut itu ditekan, berdarah balik. Kita tak mahu hidup rakyat penuh dengan keparahan, berdarah hidup rakyat nanti saya. Sepatutnya bantu. Kita fikirkan apa yang terbaik, bagi cadangan. Saya menanti kalau ada teman-teman mengirim kiriman pada saya, ini perlu dibuat, ini perlu dibuat, ini perlu dibuat, yang saya akan lontarkan. Macam tadi bila saya terima telefon daripada kawan saya ni, kenapa you tak pergi jumpa Datuk Zahid? Untuk apa? Sebab saya tidak mempunyai apa-apa idea lagi. Biarlah dia menguruskan. Kenapa tak pergi jumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim? Secara dulu lah menyokong lah. Untuk apa? Saya berpegang pada rezeki datang daripada Allah SWT. Bukan rezeki saya datang daripada Anwar Ibrahim. Bukan rezeki saya ada pada Zahid Hamidi. Bukan rezeki saya ada daripada Fahmi Fadzil. Bukan rezeki saya datang daripada Abang Mat Sabu. Tak ada. Yakin saya Allah SWT kalau dia nak bagi saya kaya, dia bagi kaya. Split of second. Dia nak bagi melingkup, lingkup. Dulu pun pernah kaya-kaya juga saya. Mungkinlah saban petang nanti saya akan bercerita. Jadi kita berpegang pada prinsip rezeki tidak pernah salah alamat. Rezeki itu datang daripada Allah SWT. Tetapi memang kita elok berbaik. Jadi sekarang ni, waktu-waktu sekarang ni, orang semua nak berjumpa, pergilah. Baru, maklum sajalah, pengantin baru, saudara, segala-galanya harum. Jadi janganlah kita merosakkan suasana. Sebab bila saya pergi, katalah seandainya saya bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada pula orang 5-6 orang yang selama ni melibas beliau. Lalu dia kata, oi, tak malu buka ke, babe? Sebab saudara boleh buka balik saya punya live. Malahan saya dituduh saya sebagai penyokong Anwar Ibrahim.
Saya bukan menyokong. Saya dah cakap berkali-kali, saya tetap kukuh memperjuangkan parti saya. Tapi saya tak mahu menambah benda yang tak betul. Benda yang direka-reka. Saya tak mahu. Sebab saya tahu macam mana kedudukan cerita dan sebagainya. Cuma waktu-waktu tertentu saya tak boleh menceritakan. Kerana ini boleh merosakkan suasana. Biarlah. Begitu juga macam sekarang ni. Orang cerita, sebenarnya banyak tak betul tentang Datuk Seri Zahid Hamidi. Tak betul, saudara. Percayalah cakap saya. Tunggulah mahkamah. Ini keadaannya. Cuma saya melihat kesan dari pilihan raya di Padang Serai. Saya dapat kiriman sahabat kita, saudara Abdullah. Dia kata, mengapa pengundi masih percaya pada Perikatan Nasional? Adakah pengundi percaya yang Perikatan Nasional itu bersih? Itu persoalan yang tahu saya. Ataupun pengundi dah tak kisah zaman Perikatan Nasional lockdown. Saya nak jawab macam mana, saudara? Pengundi-pengundi Padang Serai, apakah mereka merasa dan percaya pada Perikatan Nasional bersih? Ini persoalan yang perlu kita jawab. Yang saya pun tak boleh nak jawab. Mungkin kerana pengundi-pengundi di sana tak terasa apabila negara mengalami lockdown yang dilakukan era pemerintahan Tan Sri Muhyiddin. Mungkin mereka lupa kerana kesibukan, keseronokan berpolitik, keseronokan maki hamun, ataupun kerana adanya sesuatu. Saya Saudara Mazlan Ahmad tak payah nak ulas. Saya bukan nak ulas, saya untuk memberi pandangan saya. Sebab Saudara Abdullah mengatakan kepada saya, hantar kiriman, mengapakah pengundi masih percaya pada Perikatan Nasional? Terpulanglah. Mungkin mereka hebat dalam membuat publicity dan sebagainya. Melalui media sosial. Adakah pengundi percaya yang Perikatan Nasional itu bersih? Terpulang. Yang boleh menentukan bersih tak bersih adalah penguatkuasa, SPRM, pencegah rasuah atau pihak polis. Biarlah mereka melakukan tindakan nanti. Jangan kita pula campur tangan. Jangan kita orang kata lebih sudu dari kuah. Betul lah kali Saudara Abdullah tanya ke saya, atau pengundi tak kisah zaman Perikatan Nasional yang melakukan lockdown. Pun saya tak boleh nak jawab. Sebab benda itu sudah berlalu lebih 2 tahun yang lalu. Tapi kena ingat, kesan daripada lockdown itu sampai hari ini rakyat terus menderita. Kesan daripada lockdown itu ekonomi. Saya macam cerita ke anda, kalau anda refer balik waktu saya berada di Langkawi, saya terkejut. Sebab hotel-hotel di Langkawi masih lagi berlarutan yang tutup-tutup. Sedangkan pendapatan ataupun pekerjaan utama di Langkawi adalah sektor pelancongan. Kesannya sampai sekarang hotel tak bermain. Banyak hotel-hotel ditutup. Saya pergi keluar, saya tengok banyak kedai-kedai berderet-deret yang for sale, to rent, orang tutup meniaga. Kesan daripada lockdown. Tapi orang boleh percaya, terpulanglah. Mungkin mereka tak serik. Saudara Abdullah, saya minta maaf, saya tak ada jawapan. Ataupun dia kata kerana sokongan terhadap UMNO itu kurang. Saya rasa itu mungkin juga. Kalau tanya saya apa? Kerana perangai orang UMNO, perangai pemimpin. Kau dipilih, kau jadi calon pun kau maki hamun juga parti. Tak dapat jadi calon pun kau maki hamun parti. Kau lupa bahawa kau dulu hidup senang kaya raya kerana UMNO. Kamu jadi pemimpin UMNO peringkat bahagian. Kamu dipilih jadi wakil rakyat. Kemudian dapat peluang jadi menteri. Bila kamu tidak dipilih lagi, kamu seranah UMNO ni bagai narak. Orang macam ini bagi saya tidak layak untuk UMNO memikirkan. Mudah-mudahan, kalau saya dalam majlis tinggi, memang saya berlasah habis. Mudah-mudahan majlis tinggi UMNO malam ini bersidang membicarakan persoalan ini. Sebab rumah UMNO perlu dibersihkan sebersih-bersihnya. Kalau tidak nanti rakyat muak, menyampah. Ada bukan ramai pun, 7-8 orang aja. Tapi 7-8 orang ni setara mereka punya wang. Mereka punya banyak wang dan ditabur. Tapi matlamat mereka tak ada lain. Mereka nak berkuasa balik. Mereka nak jadi menteri balik. Mereka nak dilihat konon-konon menjadi pengurusi JLC dan sebagainya. Kerana itu mereka perlu menumbangkan kerajaan yang ada hari ini dan menyokong agar pimpinan mereka pula jadi Perdana Menteri. Cukup-cukuplah, brother. Enough is enough. Kenapa tidak anda menyimpan satu perasaan? Sayangi rakyat. Kasihanilah rakyat yang tidak berdosa. Anda mengaku diri anda sebagai pemimpin. Tapi akhirnya anda menjahanamkan negara. Tindakan anda itu kerana untuk memenuhi your own desire ataupun kehendak hati anda. Memenuhi apa yang perasaan anda. Aku nak jadi menteri, aku nak jadi itu, aku nak jadi ini. Tak dapat, maka
Orang kata biarlah putih mata. Sedangkan kita kata biar berputih tulang, jangan putih mata. Ini tidak. Bagi mereka, jangan. Asalkan aku tak putih mata, apa nak jadi pun jadilah. Inilah masalah yang dihadapi oleh pemimpin yang terdahulu. Yang membuat rakyat bosan kerana mereka menyerang. Menyerang pemimpin yang tak ada diada-adakan. Tak ramai secara jumlah mereka ada 6 orang. Saya haraplah persoalan ini dibincangkan oleh Majlis Tinggi. Kalau boleh mereka ini disingkirkan. Orang ini tak layak. Dan saya juga mendengar kenyataan hari ini bahawa Tan Sri Anwar Musa pula dia kata dia akan mewujudkan NGO ataupun pertubuhan bukan kerajaan yang telah ditubuhkan olehnya, iaitu Muafakat Nasional. Teruskanlah. Kalau boleh, bawalah diorang ni semua bersama-sama dengan anda. Bawalah kata-kata yang ada dalam UMNO ni bersama-sama dengan anda. Buatlah Muafakat Nasional ke, Muafakat Bangsa ke, buat, tak ada masalah. Cuma jangan dikotori, jangan dicemari halaman UMNO yang selama ini suci murni. Anda semua yang bersikap sebagai kata, sebagai orang tak kenal budi, tak kenal jasa, andalah yang menjadikan halaman rumah UMNO ini begitu jijik dilihat oleh rakyat. Kita tunggu keputusan mesyuarat Majlis Tinggi malam ini. Mungkin besok saya akan mengulas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.